dengan penyakit misteri Maksum Part 2. Yes. Okay. Dia tengah mencari diri dia balik. Betul. Sebab orang kata tengah struggling lah sekarang ni. Betul. Untuk hadapi dia punya, orang kata, sakit misteri tu. Ada satu ayat tu dia cakap macam ni, Zarul, terima kasih tau selalu ada dengan aku apa semua. Dia cakap kalau aku masuk syurga, orang pertama aku tarik kawan aku tarik kau. Dia cakap macam tu. Masa dia cakap macam tu, saya menitis saya mata, saya cakap Yes, mak kita cakap memang ada saka dengan dia. Memang ada saka yang ikut dia. Cuma masa tu tak dapat tahu lagi sama ada saka tu adalah Keturunan atau orang hantar ataupun tak ada siapa-siapa punya tapi berkenan dengan dia. Antara tiga sebab tu. Dia cakap, Zarul, aku tak jadi tahu balik KL besok. Saya macam, kenapa saya dah risau dah. Lepas lagi dia chat, dia cakap aku jumpa doktor kata aku suspek. This is my culture. I do what I do. Think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We don't want no Hai guys, Welcome back to Cekidot Channel. So So hari ni kita masih dalam segmen Podcast. Betul. Ciki salah. Podcast. Ya, dalam segmen Ciki Podcast berkenaan dengan penyakit misteri Maksum Part 2. Yes. Okay. So kita teruskan cerita yang sebelum ni kita cerita Maksum kawan kita orang ni Aida ni mak mertua dia boleh berubat. Okey, boleh berubat ke orang. So sebenarnya awal-awal Maksum tak nak sangat bercerita dengan Aida ni sebabkan dia tak nak tambah masalah orang. Dia ni jenis macam tu. Dia macam tak nak menyusahkan orang, tak nak orang fikir apa semua. Maksum adalah sejenis yang macam tu. Dia tak suka menyusahkan orang. Lepas tu bila saya cakap, Aida tanya ni, kau okey ke tak sebab mak dia boleh berubat dia ni apa semua, barulah dia bercerita dengan Aida. Okey, bila dia bercerita dengan Aida, dia pergi berubat dekat rumah Aida untuk kali pertama. Dia ni memang susah sikit nak pergi berubat. Okey, memang susah lah. Tapi bila kali ni dah keadaan dia sangat teruk, bila dia tak boleh makan, dia dia kata bila dia solat, bila dia baca Yasin ke apa, benda tu jadi lagi berat. Sebelum ni ringan. Aku pernah putus cinta. Aku putus cinta sebelum ni lah. Aku tahu keadaan putus cinta macam mana. Selalunya kalau aku putus cinta, aku ambil wuduk, aku solat, aku baca Yasin, hati aku tenang. Aku dengar zikir, hati aku tenang gila. Tapi kali ni aku baca, aku solat, aku rasa kosong. Aku rasa tak ada apa-apa. Aku rasa something yang tak lepas. Berat, beban. Tak macam itu. So macam okay. And saya pun ada juga macam tanya Zarul, kenapa kali ni Maksum dia punya nak move on tu sangat susah sampaikan jatuh sakit semua. Kalau macam sebelum ni kita nampak dia memang sedih, dia tak boleh nak move on, tapi tak sakit macam sekarang. So saya tanya Zarul, kenapa? Tanya Ica, kenapa macam susah sangat nak move on sedangkan baru je kenal, tak lama pun. Rupa-rupanya bila dah berubat. Okey, jap. Macam si Amri ni pula. Amri ni sebenarnya dia banyak tahu cerita daripada saya. Sebab kan dia bukan seorang yang macam dia tak reti nak macam Maksum kau okey ke hari ni, kau ni. Tapi dia banyak tanya macam nanti bila hari esoknya dia tanya, Maksum macam mana hari ni? Maksum macam mana hari ni? Amri dia punya perangai dia beza dia adik-adik. Dia macam dia tengok dia tak berani nak tanya. Dia tak tanya pun, dia tanya pun bukan dia tapi dia tanya daripada saya. Saya lah yang tukar update dia. Sebab macam kalau saya tanya direct, saya tak boleh, saya sedih. Sebab tu saya tanya Echa atau Zarul, macam mana Maksum main okey tak? So kalau tak okey, macam mana tu? Saya memang risau. Tapi kalau saya tanya sendiri, nanti saya jadi sedih. So saya tak tahu macam mana nak communicate dengan Maksum supaya dia jadi sedih sedangkan dia tengah sakit. Sebab mungkin tu kalau orang yang di story ke apa, saya reply. Saya akan cakap dengan dia, Maksum kuat, okey? Jangan putus asa.
Ya, tapi nampaklah dalam keadaan dia macam ni sebenarnya banyak kawan-kawan dia yang mendoakan dia. Even Ojen hari tu dia Maksum cerita kat saya, Ojen bagi dia teks panjang suruh dia kuat apa semua. So saya rasa benda tu sebenarnya orang sekeliling dia ada. Walaupun dalam keadaan dia macam tu. So sebenarnya saya nak cakap bukan dia tak patut bersedih, tapi dia dalam dia ada side dia kena lawan. Dia kena fikir yang sebenarnya ramai orang sayangkan dia. Tapi itulah, tapi dia fikir balik, dia jadi macam gitu pun perasaan sedih dia terbawa-bawa dengan bercampur. Perasaan sedih tu mungkin yang sedih tu 40%, 60% ni benda yang menggalakkan. Yes. So ini yang kita dapat tahu bila kawan dia daripada KSB, daripada JB tolong dia bawa pergi berubat. Lagi satu dia selalu cakap dengan saya, sebenarnya dia tak nak, dia macam mana bila dia dah macam ni, macam keadaan macam dia perlukan seseorang untuk dia berbual tau, berkongsi. Lepas tu saya yang selalu check dia juga, tanya dia pasal keadaan dia apa semua. Sampai kadang-kadang dia cakap, Zarul, sorry tau sebab aku buat kau macam menyusahkan kau pula fikir pasal masalah aku. Tapi sejujurnya saya tak pernah langsung rasa dia menyusahkan ataupun rasa terbeban. Sebab saya memang nak tahu, saya sejujurnya saya cakap, saya dengan kawan-kawan lain saya tak ada yang serapat macam saya dengan Maksum. Saya dengan dia, saya rasa dah lebih daripada seorang kawan. Saya dah macam family dengan dia. Apa yang dia cerita dengan saya, dia dah jadi sebati dalam diri saya. Maksudnya saya memang nak tahu cerita tu. And then dia cakap, ada satu ayat tu dia cakap macam ni, Zarul, terima kasih tau sebab selalu ada dengan aku apa semua. Dia cakap, kalau aku masuk syurga, orang pertama aku tarik kawan aku tarik kau. Dia cakap macam tu. Masa dia cakap macam tu, saya menitis air mata. Saya cakap, tapi saya macam, saya buat benda tu kelakar lah. Saya cakap macam, okey, tapi kalau kau masuk neraka, kau jangan tarik aku tau. Saya cakap macam tu. So kita orang memang selalu gurau-gurau macam tu antara kita orang. So lepas tu ada juga macam dia send DM kat saya, dia pasal quote tu, pasal antara kawan-kawan semua yang selalu mendengar cerita, terima kasih kepada kawan sebenar yang tu dia send kat saya. So saya rasa benda tu sebenarnya dia nak sampaikan pada saya. Saya dengan dia, kita orang tak ada nak macam Maksum, aku sayang kau tau, Zarul, aku sayang, tak pernah. Kita orang memang tak pernah. Kita orang, walaupun kita orang tunjukkan care pada masing-masing dengan cara sebenarnya, contoh macam kaki dia terseliuh ke apa kan, saya yang angkatkan dia punya luggage tengah bercuti apa semua, berat-berat saya angkatkan. Tapi saya tak adalah macam, kau ni mes ni aku tolong tak. Saya memang jenis macam tak ada maknanya saya nak tunjuk-tunjuk saya macam tu. Tapi dia ada side sebenarnya saya kisah macam tu. So sampaikan hari tu Maksum Zarul mimpi Maksum gelak dalam mimpi. Dalam mimpi tu saya tiba-tiba mimpi, saya cakap tiba-tiba saya rasa saya ingat mimpi tu, saya cakap kenapa Maksum ketawa je dalam mimpi tu. Dia ketawa. Saya macam, sebab macam je lah, saya dengan Zarul kan serumah. So kadang-kadang kalau kita mimpi, kita akan bercerita tau. Kadang-kadang betul bila Zarul tiba-tiba cakap saya, tadi aku mimpi Fana. Saya dah risau dah. So kita tahu Fana tengah tak sihat. Kau mimpi baik ke buruk? Aku mimpi dia gelak je. Mungkin dia nak sihat lah tu, dia dah happy. So positif je lah kan. So terus Zarul call Fana. Tapi sejujurnya maksud rindu tu sebenarnya kau saja rindu Fana dulu. Siapa je tak rindu Fana dulu? Kita sekarang pun kau mesej dia pun kita tanya sepatah, tak dengar dia gelak, lagi lah susah. Muka nak senyum, tak ada kan. To be honest, bukan kata Zarul yang terlalu rapat ni, semua orang kelilingnya yang ada dengan Fana, semua rindu Fana. Bukan kata kita orang, tim Cikgu Fudi, Syazwan, Wani, Syukri, Syabang Azam, Sis, semua support, semua rindu, semua tanya kau Fana, kau dah okey ke belum, semua rindu. Sampai kawan ni Syazwan cakap, Maksum tak ada orang lucu kat sini. Dekat IG story saya tadi, saya adalah share berita gembira yang saya dapat tawaran berlakon dengan Michael Ang. So tiba-tiba Maksum reply, dia cakap,
Tahniah Amri. Dia kata rindu pula sebab dah lama tak jumpa lepak. Dia kata macam tu. Saya tahu memang deep down memang dia rindu. Kita pun rindu dia sangat. And bila cakap pasal lakonan ni, memang dari sebelum ni pun dah cakap, Amri kau tak ada lakon lagi ke? Sebab maksud ni dia jenis orang yang jujur. Dia kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia nampak lah potential dalam diri saya. So bila saya dapat offer macam ni, dia cakap macam tu lagi sedih. Sebab yelah dia tak ada kita orang. So saya harap Mak terus kuat lah. Sebab nanti boleh tersedia balik juga kita orang. Boleh kerja sama-sama. Cari rezeki sama-sama. Kalau korang nak tahu, kalau macam Amri dapat job, Ustaz dapat job, Maksum akan dipilih untuk jadi personal assistant. Tak? Fana jom Fana teman aku, jomlah aku bayar kau lah, jomlah aku tak guna coffee free. Amri pun Fana jom Fana tolong jadi aku punya PA untuk this job. Aku yang faham tak betapa kau diperlukan. Sebab dia bekerja ikhlas. Masa hari tu, masa saya kerja, saya dah penat event apa semua, tiba-tiba kita orang kena syuting pukul 5 pagi kan. Dia tak ada pun cakap, oh Zarul aku rasa aku penat lah, aku tak boleh tolong kau. Tak. Tapi dia ikut saya juga pergi syuting MACD tu. Sepanjang saya syuting tu, saya rasa saya tak ngantuk sebabkan dia ada. Kalau dia tak ada, sebenarnya saya rasa saya tak boleh buat pun syuting tu. Dia yang buat ke saya. Kau cakap dia tak ada dengan kau, tapi cakap dengan aku, suara aku teman dia. Dia suara penat dia, tapi dia ikut suara kerja bukan sebab duit, atau sebab kawan kau penat, kau kena teman. Sebab dia ada masalah, tak boleh tahan. Kalau tahan mata bagus, kalau tak tahan mata nak sebenarnya pada accident ke apa ke. So after kat Seremban tu dia tahan mata is because of dia tahu kawan dia ada job, dia kena teman kawan dia. Maksudnya bagi dia tu susah senang sama-sama. Padahal nak tekan gaji, dia boleh cari duit tu sebenarnya, tak ada masalah. Tapi it's because of Zarul is kawan dia keluar pergi teman. Sebenarnya ni pun dah ada cakap, dia macam rasa nak pergi bercuti. So kita pun adalah plan. Sebab sebelum ni kan event back to back kan. So kita macam ada plan hari tu macam ada masa sekejap, macam ada juga nak bawa pergi staycation ke apa, tapi tak sempat sebab Maksum pun dah balik JB. Sebabkan dia dah, keadaan dia tidak mengizinkan dan makin teruk. So tak sempat bawa bercuti. Okay, so kita sambung balik. Dari mana dapat tahu Maksum terkena buatan orang? So Abdah adalah orang watak penting untuk scene watak penting dalam bawa Maksum pergi berubat. So pada hari Aidah bawa Maksum pergi berubat betul ya. Check. Yes, mak kita cakap memang ada saka dengan dia. Memang ada saka yang ikut dia. Cuma masa tu tak dapat tahu lagi sama ada saka tu adalah keturunan atau orang hantar, ataupun tak ada siapa-siapa punya tapi berkenan dengan dia. Antara tiga sebab tu. So hari tu makcik tu cakap dia tak boleh nak buang seorang. Sebab ini bukannya orang kata tak boleh apa? Dia tak boleh nak buang benda tu seorang. Sebab yang ini bukannya jenis yang sesat datang yang ada kat tepi jalan ikut balik, bukan. So kalau bila kata saka, dia kira macam pendamping. Bila kata saka maksudnya benda dia kuat. So hari tu dia cuma buat mak mentua Aida just buat mandi bunga, pulihkan semangat, supaya dia tak lemah semangat. So hari yang dia lepas mandi bunga tu, dia siap esoknya Isha message dia tanya, kau macam mana, okey tak? Macam mana berubat? Cak, kau nak tahu tak Cak, aku lepas aku mandi bunga Cak, aku tak rasa apa-apa Cak. Aku tak rasa apa-apa, tapi aku rasa macam biasa je. Tapi keluar dari rumah tu aku cakap dengan mak aku lapar. Kau tahu tak Cak, aku makan banyak. Macam mana aku makan banyak macam selalu tu, aku makan cerita. Aku dah lama tak makan banyak macam tu. Betul. Lepas first berubat tu nampak lah dia punya perbezaan tu. Dia cakap dengan saya, dia rasa macam dada dia ringan sikit. Lepas tu dia boleh makan. Mak dia happy tengok dia boleh makan apa semua. Tapi dalam masa yang sama dia cakap dia tahu mak dia sedih. Mak dia selalu bercerita dengan bapak dia, tapi sebenarnya mak dia tak tunjuk depan dia yang dia sedih. So
semua masalah semua Maksum akan bercerita dengan family dia. Macam kita mungkin kita bertapis kan, tak cerita betul. Pasal kita nak ada orang bisik apa semua, memang takkan cerita. Tapi tak, dia betul. Memang bercerita macam betul. Mak dengan ayah dia tu kawan dia. Masalah dia bercerita, dia sakit macam mana, dia nak tergolek dekat atas katil, atas lantai ke apa ke, memang bapak dia memang tahu dia macam mana. Mak bapak dia memang tahu persis masalah dia macam mana, dia orangnya kalau kuat kat mana, kalau kata tak kuat macam mana, macam itu. Lepas daripada berubat tu, dia cakap dengan pastor, saya tanyalah macam mana, like 2-3 hari nanti kan aku kena datang balik. Masa tu mungkin yang berubatkan aku mungkin 3 orang nak kena keluarkan. Okeylah, tak apa Fana, kau ikutkan je yang terbaik untuk kau jangan fikir-fikir. Echa siap pesan, tak kira daripada mana pun benda tu datang, tak kisahlah keturunan ke, tak kisahlah benda tu hantar ke ataupun dapat sebab bersiapa ke, jangan fikir benda-benda macam gitu. Nanti kan kau akan jadi anxiety, kau akan jadi lagi stres, lagi depressed sebab kau nak tahu siapa yang buat. No, sekarang ni kau fokus, kau fikir nak baik je Fana. Kau nak baik, kau nak jalan hidup macam biasa, kau nak ke depan, kau nak buat family kau happy. Macam tu mampu cakap macam tu. Sebab kita tahu kita manusia biasa. Bila kita tahu, kita macam kalau kata betul orang cakap ada yang hantar, tipu lah kita kata kita tak tahu betul lah. Benda tu normal. Tapi sebaiknya saya cakap ni jangan ambil tahu, just berubat. So untuk nak dapatkan masa berubat yang kedua ni, ada je masalah dia. 2-3 kali appointment cancel appointment. Maksudnya dah orang kata dah janji nak buat tapi tak dapat. First is tukang ubat ubat busy, terpaksa cancel. Ada berubat kawan lain lagi penting, Allah alam. Dan yang kedua, atuk dia meninggal. Atuk dia yang stroke, yang kita orang cerita masa 2009 stroke tu, atuk dia pula meninggal. So dia kena cancel dan ayah cakap tak apalah, kita pergi ziarah dulu, arwah atuk dah meninggal, kita ziarah dulu, dah settle semua baru kita berubat. So sebenarnya dalam bulan 9 tu macam-macam jadi back to back. Satu-satu datang untuk dia. So saya rasa dia akan takut pada bulan 9 tahun depan. Betul. Benda ni akan jadi trauma yang sangat trauma untuk dia. Sangat-sangat. Lepas tu, to be honest, sebelum daripada dia berubat dengan mak mertua Aida, Echa memang dah plan sendiri tau. Sebab Echa tahu tak nak keluar rumah, tak nak apa. Echa tanya naik okey ke tak. Echa message dia malam tu, Fana, esok keluar jom. Esok pagi aku nak buat kat nikah aku. Echa buat alasan tanya, jomlah daripada kau duduk terperuk, aku tak nak pergi mall, banyak sangat kenangan aku dengan dia. Aku tak nak pergi karaoke, aku tak nak pergi bowling, tak nak sebab dia dengan yang baru-baru ni semua benda aktiviti dia orang buat tahu. So macam Echa faham lah. Echa tak cakap dengan dia Echa nak buat ke mana, sebab benda ni sebab bagusnya jangan dia beritahu. So Echa cakap macam ni, tak, aku tak pergi sana, aku nak pergi JH. Kau pernah pergi JH tak? Tak kan? Jom, aku nak buat kat nikah. Daripada kau terperuk kat dalam tu, jomlah ambil angin, kita boleh jalan. Nanti kan memang Echa dah niat nak pergi tempat Uncle J. Kita panggil Uncle J sebab tempat Kestuan Baru Echa dah sedap gila. So tengoklah macam mana. Memang tak sepatah, Echa faham lah. Lepas tu tiba-tiba esok pagi Echa tak tidur tau. Echa mana saya bukan tidur awal, Echa tak tidur, Echa tunggu je. Lepas tu cakap pukul 8 lebih, dia mesej Echa, aku rasa tak sedap badan, aku tak boleh nak, aku memang tak sedap badan, aku memang tak larat nak bangun, aku tak nak keluar. Catuk macam tu, kita pun tak nak cakap apa-apa lah. Kita nak paksa pun tak boleh. Mungkin benda tu yang halang, kita tak tahu. So Echa dapat macam itu, macam okey lah. Echa tak pun, Echa teruskan tidur. So bila Echa dapat tahu dia setuju nak berubat ni, Echa sebenarnya suka. Echa happy sebab at least kurang-kurangnya satu benda yang dia kena tahu, dia berjaya lawan benda tu untuk pergi berubat. Itu macam alhamdulillah, Fana terdetik nak berubat. So bila dia dah berubat yang kali kedua ni, bila dia dah berjaya berubat, Echa tak tanya dia. Echa takut tanya dia sebab Echa takut keadaan dia ke apa kan, mungkin nak rehat ke apa. Echa tak tanya dia. Echa call Nat, kau buat apa tu? Nat tu adik dia. Mak kau ada. So Echa tanya Cik Asia. Echa tanya, Fana okey tak? Okey, alhamdulillah, dah settle, dah berubat tadi. Oh ya ke? Dia ada macam racau tak tadi? Tak ada pula, dia cuma cakap tadi badan dia sakit-sakit, dada dia sakit. Tak apalah, Cik Asia tengokkan je, kuatkan semangat dia tau, jadi pengok semangat dia. Jangan tinggalkan dia jangan
Jangan di apa Ica cakap itu Ica lupa. Mak dia siap pesan untuk Echa suruh chat dengan Zarul. Ya, lepas tu bukan macam ini. Bukan mak dia pesan. Kalau buat borak, yelah, kalau tak risau Ca. Dia duduk, diam, tak nak borak, tak nak makan, tak nak apa. Sampaikan Cik Lan. Ca bayangkan Cik Lan suruh Cik Asia, mesejnya si Zarul. Bayangkan aku ni tak pernah mesejnya si Zarul. Dia suruh mesej si Zarul, suruh mesej dengannya si Fana, biar Fana ketawa. Dia punya risau sampai macam itu. Ca macam, yelah. Mungkin kalau kata Mak Siti ke, Mak Echa ke, mungkin akan call Zarul lah. Sebab kita orang, mak-mak memang, yelah, kita orang bukan siapa-siapa kan. Tapi cuma Cik Asia tu macam dia tak terfikir nak dapat sampai ke situ. Tapi, yelah, bapak kan risau kan. Dan dia tahu dengan si Malawan sebelah ni je, dia buat gelap-gelap macam tu. Tapi bila Echa beritahu dekat Zarul, masa keadaan Fana tengah teruk tu, Zarul cakap macam ni, Ca, aku ni tiap-tiap hari WhatsApp dia, Ca. Tapi bila aku buat lawak, Dia tak ketawa. dia tak ada pun ha. Dia terus lupakan saya punya buat lawak tu. Dia tak layan pun lawak saya tu. Dia terus cerita pasal dia je. Kalau tak pandang, Apa saya? Kalau tak pandang, benda tak kelakar pun dia akan layankan. Tapi ini memang betul-betul memang. Lepas tu kita orang selalu kena kat DM IG. Kita orang suka share benda yang kelakar antara kita orang tau. Macam ni video kelakar akan share kat dia, dia share kat saya kat share kat dia kat share kat saya. Ujung-ujung aku dah tengok dah video ni. Dia pula aku pun dah tengok video ni. So benda tu jadi ni. Tapi sekarang benda tu dah tak ada. So dah berapa hari lah sebenarnya saya terasa sangat. Maksudnya kat situ Maksum memang betul-betul berubah. And dia tengah mencari diri dia balik. Betul. Sebab orang kata tengah struggling lah sekarang ni. Betul. Untuk hadapi dia punya orang kata sakit misteri tu. Guys, selepas dia dah berubat tu, kita orang macam tanya dia lagi. Selepas beberapa hari kita tanya, Fana okey tak? Dia cakap alhamdulillah aku dah okey apa semua. Tapi sekarang ni dada aku rasa sakit. Dia cakap dada aku rasa macam berat sangat, asyik batuk je apa semua kan. Sampai tu tahap dia kata dia tak tahan, dia pergi klinik. So dia pergi klinik. Bila sepatutnya hari selepas di klinik tu dia akan balik KL. Sepatutnya. Dan sekarang kita nak balik KL. dia nak busykan diri, dia nak join event. Tapi dia kata dia tak nak jumpa orang. Contohlah kalau nanti lepas ni dia join event dan korang tak dapat jumpa Maksum, korang faham lah sendiri sebab apa kan. Sebab dia memang tak nak jumpa orang, tapi dia nak buat kerja dia je. Sebab dia nak busykan diri. Tapi belum sempat dia balik KL besoknya tu, dia pergi klinik. Dia pergi klinik, tiba-tiba dia chat saya. Dia cakap, Zarul, aku tak jadi tahu balik KL besok. Saya macam, kenapa saya dah risau dah. Lepas tu pergi dia chat, dia cakap aku jumpa doktor kata aku suspect TB. Dia cakap macam tu sebab dia buat x-ray. Dekat x-ray dia ada kuman-kuman apa semua. So saya rasa macam kenapa benda ni, masalah ni datang bertipu-tipu untuk masuk. Selepas satu. Maybe it's not because of kuman yang biasa-biasa. Selalunya orang yang tuberculosis ni, orang yang jenis yang merokok, batuk kering, faham tak? Maksudnya environment dia tak sihat. Bila fikir balik, environment Fana dekat dalam bilik ni, takkan dia tak kat rumah, takkan sebab kucing, sebab TV. No, tak mungkin. Sebab kita duduk kat tingkat 34 yang memang jauh daripada asap-asap. Itu sebab event-event tu. Tak, tapi kau pernah dengar tak? Kau pernah dengar tak sebenarnya bila orang kata bila dia kena buatan orang, benda tu akan merosakkan organ kita, tiba-tiba kita ada penyakit lain. Betul, dia bukan tiba-tiba. Sebab saudara saya macam tu. Betul. Dia bila kita kena buatan orang, dia akan makan dalam tau. Bukan saja jiwa tau. Dia akan makan organ dalaman. Sebab tu kalau korang perasan, bila orang kena hantar, kena kacau, first dia akan attack paru-paru, buah pinggang, jantung. 3 benda ni memang dia akan attack. So Fana mungkin dia kena dekat paru-paru, tapi selisih 4 jauhkanlah ya Allah. Harap yang itu suspek je, and itu adalah kuman yang boleh dihapuskan macam tu je, dan Fana boleh kembali sihat macam biasa. So benda-benda macam tu mungkin dah lama kita pun tak tahu. So sampai benda tu dah makan organ, dah kena kat paru-paru dia. Echa nak cerita lebih apa ni, kita pun tak tahu kan. Tapi apa yang kita tahu, kita share. Macam tu. Dan pernah je kadang kalau macam sakit misteri ni, kalau kita pergi chat dengan doktor tak tahu pun tu sakit misteri. Tu doktor declare sebagai penyakit yang saintifik lah. Susahnya kalau sakit misteri ni, kalau kita nak pergi rawat dekat hospital. So yang terakhir sekali sebenarnya dia pergi ke hospital tadi. Dia buat ujian saringan apa nama dia?
Saringan minda sihat. So dia kata dia bercerita lah segala masalah dia dengan psikologi tu apa semua, and dia punya result dekat situ bahagian kemurungan tahap dia ialah tahap teruk. So maksudnya dekat sini ini bukan benda yang main-main pada Maksum. Dia punya tahap dia dah sangat teruk. So saya harap sangat korang mendoakan Maksum supaya Maksum kembali pulih macam sedia kala, menjadi Maksum yang sebelum ni, yang happykan kita. Tapi kadang-kadang aku terfikir macam yelah, dia kan jauh, dia kan dekat JB, kita kat KL. Macam mana kita nak ambil langkah untuk happykan dia, sedangkan kita nak contact dia, nak tengok muka dia pun tak dapat. Kita nak buat video call, takut buat video call nanti kan aku takut kita klik-klik. Sebab kalau kita buat lawak, kalau dia ni sebenarnya je boleh Syah. je. Akhir bulan ni kita kan ada event dekat Seremban, dekat Johor, Singapore. kat Singapore. Kita akan minggu balik. depan. So boleh je singgah rumah melawat kan. Aku rasa bukan melawat lah, kita ajak dia keluar terus. Keluar gimana kalau kita nak berniaga kat Singapore? Taklah, lepas ni Selepas lah. Kita bawa dia keluar terus. Tapi nak kena kaji pula mana tempat dia tak pergi dengan orang tu. Okey, tak apa, itu satu hal. Yang cuma saya nak pesan, kadang-kadang kan saya baca ada komen-komen kadang dekat post Encik Maksum kan, orang kata macam Maksum tak apalah, lupakanlah kalau ada masalah pasal bercinta ni, janganlah serius sangat. Sebab apa? Yalah, kembang bukan ekor. Tapi kita tak tahu kita kat tempat Maksum macam mana. Kalau kita tengok daripada ujian saringan tadi pun kita dah nampak dah. Orang Pakar kata, pun kata teruk tahap depression dia. So dia sendiri cuba lawan tapi tak tahu macam mana dia hadapi keadaan tu. So korang yang nampak kalau Maksum ada share video ke, kadang-kadang itu cara dia untuk dia ubati dia punya situation yang teruk tu. So korang just komen yang baik-baik, doakan dia. Sebab saya ada je baca komen, kadang-kadang ada je cakap negatif. So macam tak elok lah sebab waktu betul-betul tengah sakit. Sebenarnya bila orang tu dalam keadaan depressed, anxiety, orang-orang yang komen negatif ni bukan kisah tentang mungkin korang dengan video ni korang lagi suka, korang digentam kan, korang tak tahu sampai korang sendiri yang lalui. Yes, betul. Buat apa ke bakso malah cinta bos tahun. Betul, benda-benda macam tu korang cakap tak pernah yang salah. Betul. Tapi korang tak merasa apa yang Maksum lalui. Sebenarnya yang menghantar ni bukanlah kita orang cakap yang boyfriend yang paling latest, tak, bukan. Maksudnya benda ni dah orang kata jadi punca jadi punca. Yang baru ni jadi punca. Mungkin itu penyebab yang baru ni macam tak boleh terima dia ke, buat jadi tawar hati kat dia ke. Mungkin sebab tu semua 6 bulan stop, 6 bulan stop, 6 bulan stop, sampai Maksum rasa aku ni apa lagi salah aku, sampaikan lelaki tiba-tiba nanti ada girlfriend lain, tiba-tiba sebenarnya tak suka pun kat dia, macam jadikan dia ni je. So dia ada macam ada update sebenarnya kan, something masalahnya pasal dia dengan situasi dia yang apa orang cakap agaknya macam lelaki ni dah macam tak ada apa, tak ada lelaki memang suka kat dia. Tak silap ada update I deserve to be alone kan. No one can accept me, I deserve to be alone. Yes, lebih kurang macam tu. So apa tadi nak cakap lah. So dia dengan yang baru ni, sebenarnya yang baru ni baik je. Tapi tak tahu orang kata memang tak ada masalah. Tak ada masalah cerita pun. tu memang indah je semua. Sebab kalau kata dia pergi dating ke apa ke, just usik, pergi mana tu, buat apa tu, kan kata apa tu, aku datang macam suka usik macam itu. Tapi bila yang dia masalah tu, bila datang tiba-tiba serentak, bila birthday dia sampai 2023 adalah hari bermulanya kesedihan dia untuk bulan 9 ni. Dia semua secara tiba-tiba arwah mak boyfriend dia pergi, atuk dia stroke, dia pula tak boleh nak balik time dia punya birthday. Lepas tu putus cinta dia terputus cinta, dia yang harapan yang dia pikul. Sebab benda ni dah memang orang kata dah talk seriously, bila masing-masing memang dah ada ura-ura nak menyambungkan jabatan sampai ke masjid. So bila diorang dah bincang macam itu, tiba-tiba macam ini, benda tu semua jadi hancur, lebur. So siapa je yang tak nak kahwin, guys? Lelaki yang sebaik tu untuk umur yang macam dia, bagi dia susah nak cari dah. So memang dia memang jaga betul dengan hubungan yang baru ni. Tapi bila itulah. So korang rasa korang boleh tak menghadapi macam mana Maksum hadapi dalam 1 bulan, macam-macam benda bertiba-tiba jadi dekat dia. Sebab tu dia selalu ulang-ulang kat saya. Dia cakap aku nak mati lah, aku tidur cakap dengan dia, biar aku tidur je lah. Jangan cakap benda tu ulang-ulang, jangan doa, tak elok cakap. Dia selalu ulang benda yang sama. So saya sekarang mengharapkan satu je, saya nak
kawan saya yang lama, kawan saya yang masuk Centuria macam sebelum ni. yang gelak-gelak. Kalau betul lah benda tu dihantar, tolonglah tarik balik. Tak ada apa pun yang awak dapat kecuali awak dapat bahagia di atas kesakitan orang. Kalau kata betul dihantar. Tapi kalau kata benda tu terlanggar, terikut, tersuka, kita doakan supaya Fana jumpa tukang ubat yang serasi. Sebab benda macam ni sebenarnya kita tengok juga, walaupun awak sebagus mana, kalau tak serasi dia tak pergi. Macam tu. Tapi kalau kata keturunan pun sama, kita doakan lah. Kita doakan supaya benda-benda macam ni jauh daripada Fana. Fana pun dapat senyum macam dulu guys, senyum dia bila kata dia ketawa betul guys. Sekarang kita nampak mulut je ketawa, mata dia tak. Korang tengok video-video dia ke apa ke. So guys, itulah saja video kita untuk kali ni. Korang doakan semoga Mak Som kembali seperti sedia kala. And kita apa-apa kita akan update pada korang untuk segala perkembangan terbaru Mak Som nanti. Okay, So sama-sama lah kita doakan. So korang yang tanya-tanya dekat ruangan komen mana Mak Som, inilah jawapannya sebenarnya. Korang tolong jangan komen be strong, semoga dapat lelaki lebih baik, jangan macam ini sebab cinta. Stop. Bagi kata-kata semangat yang buatkan dia rasa dia ingin hidup kembali. Tolonglah. Saya Echa percaya viewer sekarang ni lebih cerdik, lebih pandai akalnya daripada Echa. So korang cari good words and bagi kat Mak Som, bagi semangat. Okay? Okay. So guys, jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Pada korang ada idea menarik ataupun konten-konten yang korang rasa menarik untuk kami, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe Cikidat channel, tekan button subscribe ni. Ya, jangan lupa untuk klik dalam button untuk dapatkan notification video-video baru kita orang. And paling penting, jangan lupa untuk klik button all untuk dapat update tentang video-video kita orang. Tak tekan button all, kau tak akan dapat update. Betul tu. So guys, boleh tekan button merah kat tepi sini dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.